Okey, selamat tengah hari. Assalamualaikum. Salam perkenalan daripada saya Hasnurul Muhammad bersama live Suara Merdeka, portal berita yang baharu yang sebenarnya sudah pun berada di pasaran. Ini adalah buat julung kalinya Suara Merdeka mengadakan live streaming segmen Bual Santai Perkongsian Ilmu. Hari ini saya Suara Merdeka berbesar hati kerana dapat mengundang Perunding Hartanah Malaysia, iaitu Encik Abdul Aziz Ahmad. Encik Aziz, terima kasih kerana sudi hadir untuk menjayakan pertama kalinya live Suara Merdeka. Apa khabar Encik Aziz? Alhamdulillah, syukur. Okey, Encik Aziz, mungkin salam perkenalan kepada pelayar-pelayar Suara Merdeka ya, untuk mengenali siapakah Encik Abdul Aziz Ahmad. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya nak ucapkan terima kasih kepada Suara Merdeka kerana menjemput saya pada tengah hari ini untuk saya berkongsi sedikit tentang apa yang saya tahu ya. Okey, tapi saya perkenalkan diri saya adalah Abdul Aziz bin Ahmad. Saya merupakan seorang perunding hartanah daripada agensi hartanah Hadid Properties. Saya dah menjadi ejen hartanah sejak tahun 2008. So 2008 itu kalau ingat kan ya, tahun 2008 kita mengalami financial crisis ya. Betul. Okey, sama lebih kurang macam keadaan sekarang kan. Okey, tahun 2008. Kemudian saya juga daripada menjadi perunding hartanah, saya juga pernah menjadi mortgage consultant. So mortgage consultant ni lebih kepada macam mana saya bantu klien saya untuk deal dengan bank pasal loan rumah semua sekali lah. Tapi sekarang ni saya lebih fokus kepada ejen hartanah. Ejen hartanah. Saya ada agensi saya sendiri bersama dengan partner saya sebagai principal di Hadid Properties. Okey. Sebab apa Encik Aziz, bila kita bercakap tentang hartanah ya, kadang-kadang orang mahu menceburi bidang ini. Kita cakap dulu tentang bidang hartanah sebagai profession sebelum kita pergi kepada topik kita, iaitu panduan-panduan ataupun tips bagaimana nak melunaskan pembayaran bank hutang rumah dalam tempoh 10 tahun. Okey, itu fokus ataupun topik kita. Tapi bila kita lari sikit side track tentang bidang hartanah sebagai satu profession, orang nak masuk tapi orang takut. Macam mana tu? Okey. Sebenarnya kan bidang hartanah ni dia adalah bidang yang memang takkan mati. Selagi ada rumah, dia memang takkan mati. Dan dalam keadaan ekonomi yang macam mana sekalipun, orang tetap membeli hartanah, menjual hartanah. Contohnya semacam tahun 2008 kita ada Asia Financial Crisis. Betul. Asia Financial Crisis tahun 1997. 2008 kita ada Global Financial Crisis. Alright. So pada ketika saya masuk tahun 2008, memang waktu tu memang ekonomi tengah tak berapa elok kan. Dan waktu tu orang fikir, alamak macam mana sektor hartanah, ekonomi tak bagus, sektor hartanah mesti tak bagus. Betul. Kan? Dia berkait. Dia berkait kan. Sebab bila ekonomi tak bagus, dan kenapa you nak masuk jadi sebagai ejen hartanah? Dan pada waktu itu saya masuk sebagai ejen hartanah. Alright. Dan memang saya akui memang pada waktu itu memang agak susah nak jual hartanah. Walaupun waktu tu bayangkan kita nak jual rumah semi-D dekat Bangi 240,000. Pada waktu tu kan tahun 2008 ya. 2008 orang kata mahal juga. 240,000. 240,000 lah semi-D tu kan. Tapi sekarang tu bayangkan 240,000 rumah macam mana kita boleh dapat kan. Dengan harga macam tu kan. Tetapi waktu tu memang keadaan yang sangat sukar untuk saya menjual hartanah. Tetapi bila kita lalui juga waktu kesukaran tu, selepas daripada itu semenjak tahun 2010 ekonomi start pick up balik. So waktu tu harga rumah dah makin 240 tu macam is nothing lah. Macam rumah murahnya 240, kalau semi-D 240,000 dekat Bangi pun murahnya kan. Memang orang berebut-rebut dah kan. Right? So ekonomi start pick up. Sekarang ni ekonomi start untuk turun balik. Dan ekonomi dia sentiasa macam tu lah. Dia ada cycle turun naik. Bila dia turun, dia mesti akan naik. Alright. So kita sebagai ejen hartanah, kita kena melihat dalam
waktu yang macam mana kita berada sekarang ni. Contohnya sekarang kita berada dalam waktu ekonomi tengah menurun. Jadi apa yang kita boleh buat dalam sektor hartanah? Okey, sebab kita sebagai ejen, tugas kita sebagai ejen ialah tolong orang jual rumah, tolong orang beli rumah, tolong orang sewa rumah. Okay, rumah ini 3 elemen. Jual rumah, beli rumah, sewa rumah. So dalam keadaan ekonomi apa sekalipun, mesti ada orang akan jual rumah, mesti ada orang beli rumah, mesti akan orang sewa rumah. Betul. So kita nak masuk di segmen yang mana? Ramai orang bila dalam keadaan ekonomi macam ni, orang dia downgrade. Dia downgrade, mungkin sebelum ni dia sewa rumah mungkin dia mampu RM2,000. Okey, sekarang ni dia rasa RM2,000 macam tak mampu lah, sebab apa tu, pendapatan dia mungkin terjejas. Jadi dia nak downgrade kepada rumah yang RM1,000 sebulan kan. So dia akan pindah dan mencari rumah sewa baru. So bila dia pindah mencari rumah sewa baru, dan siapa yang dia akan cari? Dia still akan mencari ejen hartanah. Betul. Okay? Begitu juga dengan orang yang nak menjual. Sekarang ini kalau dalam keadaan distress, orang akan mula menjual properti dia. Akan terutama sekali ahli perniagaan yang memerlukan untuk mencairkan estate dia, untuk menjual hartanah dia dan mendapatkan balik dia punya modal cash flow, kecairan sebenarnya. Ada kecairan tu. So waktu ni lah dia akan mula untuk mencari ejen hartanah untuk membantu mereka untuk mencairkan aset mereka. So itulah. Tapi kelompok yang membeli hartanah ni, adakah mereka ni, kelompok ini besar atau kelompok ni lebih kecil berbanding dengan kelompok yang menjual hartanah? Okey. Kalau kita tengok dari segi ini, kita tengok dari data, sebab benda ni kita boleh tengok dari data yang dikeluarkan oleh JPPH, Jabatan Penilaian Pentafsir Jabatan Penilaian Hartanah. Okey. So JPPH ni dia keluarkan jumlah transaksi dan juga value transaksi hartanah setiap tahun data yang dikeluarkan. So kalau kita tengok dari segi sejarah semenjak 30 tahun yang lepas, dia punya trend, dia naik, dia turun, naik, turun, naik, turun. Right? So naik turun itu bergantung kepada macam mana keadaan ekonomi pada ketika itu. Contohnya tahun 1997 ekonomi kita ada Asian Financial Crisis. Itu recession 1997 kan. Betul. So sebelum 1997 dia punya graf tengah naik. Tiba 1997 crisis dia turun. Okey, turun. Kemudian dia pick up. Tahun 98 99 dia start pick up. Dia naik balik graf tu. Kemudian berlaku lagi pada tahun 2008. 2008 global financial crisis. Betul. Alright. So dia tengah naik, dia turun lagi. Dia turun. Kemudian dia pick up lagi. Sehingga 2010 dia start pick up sampai 2015. Okey, 5 tahun 2016. So dia pick up. So kalau kita tengok dari segi long term ni kan, dia memang hartanah memang harga dia memang naik, transaksi dia memang menaik. Okey, cuma dia akan turun sikit sekejap saja bila berlaku krisis ekonomi seperti tahun 97, tahun 2008. Dan sekarang ini tahun 2020 ni je Aziz. 2020 kita tak dapat lagi data dia kan. Okay. So data dia kita akan dapat tahun depan. Tetapi melihat kepada first quarter this year, data tu dia memang menurun. Alright. So bermakna transaksi hartanah sekarang ni tengah menurun. Okey, value pun tengah menurun. Okey, tetapi berdasarkan kepada sejarah, kita tak risau. Sepatutnya kita tak perlu risau. Sebab itu benda itu memang biasa. Dia akan menurun seketika, kemudian dia akan pick up balik. Jadi dalam erti kata lain lah, contoh, andai kata saya mempunyai hartanah, saya nak jual sekarang, sekarang adalah masa yang kurang sesuai. Kalau kita boleh bertahan, kita bertahan. Sebab ada orang jual hartanah, kita tengok apa sebab dia nak jual hartanah. Kadang-kadang dia nak jual hartanah sebab dia memang dah tak boleh tahan sangat kan. Okey, macam contoh memang tak ada cara lain untuk kemampuan untuk membayar balik pinjaman. So kita ada tempoh pembayaran moratorium. Okey. So yang mana kita defer semua pembayaran. Dan moratorium akan berakhir pada
akhir bulan ni. Mulai 1 Oktober semua dah kena bayar balik pinjaman-pinjaman. Okay. Kita fokuskan kepada pembayaran balik rumah kepada bank. Apa panduan yang Cik Aziz boleh kongsi dengan penonton atau pelayar Suara Merdeka hari ini? Okey. Pertama sekali, walaupun kita tahu moratorium akan tamat pada hujung bulan ini, tetapi bagi mereka yang masih lagi terkesan dengan COVID-19 ni, mereka boleh lagi untuk berbincang dengan bank untuk melanjutkan lagi tempoh tersebut. Okey, so bincang bagaimana mereka boleh melanjutkan lagi tempoh moratorium ini kan. Alright, itu bergantung kepada macam mana perbincangan kita dengan bank lah kan. Betul. Alright, tetapi kalau kita mampu bayar dan kita perlu teruskan untuk membuat bayaran ini. Sebenarnya kalau kita tak ada masalah untuk membuat bayaran, memang kita perlu selesaikan pinjaman rumah ini secepatnya mungkin. Hutang tetap hutang. Betul. Okay? Hutang tetap kena bayar. Tetap kena bayar kan. So walaupun kita diberi moratorium 6 bulan, bermakna hutang kita tetap kena bayar, cuma dia akan bertambah lagi 6 bulan daripada yang sepatutnya kan. Penambahan jangka tenure. Tempoh pinjaman kan. So dia akan dilanjutkan bersama 6 bulan lagi. Bukan bermakna kita akan habis tepat pada waktunya. Betul. Right? Dan kalau kita tengok sepanjang tempoh PKP semenjak bulan Mac itu kan, 18 Mac lah. 18 kan, kita tengok kadar interest rate dia turun tau. Banyak turun ya kan? Banyak turun dan turun beberapa kali sehingga sekarang ini kadar interest rate adalah yang terendah dalam sejarah interest rate Malaysia. Okay. So ramai orang tak faham, tak tahu sebenarnya kita sekarang ni berada dalam keadaan interest rate rumah paling rendah dalam sejarah interest rate Malaysia. Berapa? 3 sekarang ni lebih kurang dalam 3.1, 3.2 kan. Betul. So sebelum ini interest rate yang paling rendah ialah kalau kita buat pinjaman kerajaan LPPSA, iaitu 4%. Kalau kita tengok kalau lah you ambil pinjaman kerajaan kan, seronok ya. Kalau boleh I pun nak jadi macam you kan. Ambil pinjaman kerajaan 4% kan. Sebab orang swasta dia boleh ambil pinjaman bank, dan pinjaman bank lebih daripada 4% tak pernah hit 4%. Sekarang ini kan interest rate kalau dengan bank kan 3.1, 3.2, tak pernah ada interest rate bank lebih rendah daripada pinjaman kerajaan. So ini berlaku dalam tempoh PKP ni tau. Dia turun sampai sekarang adalah interest rate paling rendah. Ini sepatutnya menjadi kelegaan kepada kita lah kan. Tapi kita jangan take for granted facilities keadaan yang kita ada kan. So ini sebenarnya adalah advantage untuk kita sebagai peminjam. Jadi kalau selepas moratorium nanti tamat, kita boleh bayar, kita teruskan bayar. Sebab waktu tu kita boleh enjoy the benefit. Interest rate paling rendah dalam sejarah. Cumanya kita kena tahulah macam mana membuat pembayaran dengan cara yang betul. Ini ramai orang ini tips je, cara pembayaran yang betul. Sebab ini ramai orang dia salah tanggapan kepada pinjaman bank. Banyak salah tafsir tau. Okay. Right? So saya nak cerita sikit lah pengalaman saya dulu kan. Dulu saya buat loan rumah 200,000. Lepas 5 tahun tak banyak, tak luar kan, 2,000 je dalam masa 2 tahun. Sedangkan bulan-bulan saya bayar dalam 1,000. Okay. Kan? So bila saya tanya orang, kau macam tu juga ke? Tak tahu ataupun dia kata, memang patut macam tu kan? Sebenarnya tak sepatutnya macam tu. Okey, sepatutnya macam mana? Sepatutnya kan dia lebih rendah, jauh lebih rendah daripada 198,000 tu. Betul. Alright. Cuma sebab kita tak tahu, kalau lah you kata lebih rendah daripada 198, berapa rendah? 190, 180. Tak ada orang yang tahu sebab dia tak tahu macam mana nak kira. Alright. So ini adalah misconception, salah tanggapan terhadap pinjaman bank. So bila saya sebagai mortgage consultant dulu, saya belajar kenapa jadi macam ni
kenapa ramai orang dia macam sama dia tak tahu ataupun dia tak kisah ataupun dia rasa memang sepatutnya macam ni kot. Sebenarnya tak sepatutnya macam tu. Alright? So, kenapa jadi macam tu? Sebabnya bila kita buat pinjaman bank loan rumah kita adalah mengikut kadar interest rate. Kadar faedah. Kadar faedah waktu itu atau semasa? Okey. Kita buat tanggapan kalau dulu saya ambil interest rate 4.5%. Okey. Okey. So sekarang pun selamanya saya punya interest rate ialah 4.5%. Oh. So sebab dalam letter offer surat pada bank dia kata okey you punya loan 200,000, interest rate 4.5% 4.5% selama 30 tahun. Bulan-bulan you bayar 1,000 contoh Contoh. Alright. So kita buat tanggapan okeylah saya bayar 1,000 setiap bulan. Alright. Tetapi bila interest rate berubah dan ini memang berlaku. Betul? Interest rate berubah daripada 4.5 jadi katalah 4.7. Kemudian naik jadi 4.8, naik 5.0. Alright. So bila interest rate berubah, kita punya tanggapan, saya kena bayar 1,000 sebulan. So saya bayar 1,000 je lah. Tapi interest rate dah berubah. Interest rate berubah. So kita tak respon kepada perubahan interest rate tu. Okey. So apa yang berlaku ialah bila interest rate berubah, naik, okay, kita punya bayaran pinjaman kita maintain dan kita punya loan rumah dia takkan turun sebanyak yang sepatutnya. Okey, bermakna kita kena bayar lebih daripada lebih. 1,000 bulanan ni. Yes. So mungkin 1,000 bila interest rate naik mungkin kena bayar 1,100. Okey. Bila naik lagi bayar 1,200. Alright. So itu yang berlaku pada saya. Saya rasa kalau letter offer tulis 1,000 kan, mula-mula saya bayar 1,000 kan. So saya maintain bayar 1,000. Saya tak kisah yang berlaku bila interest rate turun atau naik kan. Itu kesilapan dan saya dapati ramai orang buat silap di situ. Sebab itu bila kita dapat surat notifikasi daripada bank bila interest rate berubah, kadang-kadang kita dapat surat daripada bank. Dia kata mulai pada hari sekian okay, bayaran bulanan perlu ditukar daripada 1,000 kepada 1,100 contoh So kita kena ikut nasihat bank tu. So bila kita buat apa yang bank nasihat kita buat, apa yang berlaku ialah loan kita akan habis on time. So kalau kita maintain saja bayar 1,000, tak ikut bank kata suruh naikkan angsuran bulanan tu, kita maintain bayar 1,000 je, itu yang berlaku, loan kita dia takkan habis on time. Yalah, sebab interest rate tu kita tak ambil kira. Yes. Sebab kita terlepas pandang dekat situ. Yes. So apa yang berlaku ialah loan kita daripada sepatutnya 30 tahun dia mungkin akan extend jadi lagi 35 tahun. 5 tahun. Boleh jadi 10 tahun, boleh jadi 20 tahun, boleh jadi infinity. Boleh jadi infinity. Disebabkan oleh interest rate ni. Yes. Sebab kita tidak respons seperti yang sepatutnya. Okey. Sebab itu sangat penting kita kena ambil cakna lah. Okey, bila kita dapat notifikasi daripada bank, kita kena ikut apa yang bank nasihatkan kita. Bank kata tambah angsuran bulanan, kena tambah. Tambahlah. Tapi ada juga waktunya Cik Aziz, bank bagi surat dia kurangkan bayaran sebab dia bergantung atau berdasarkan kepada interest rate. Memang ada. So kalau disuruh turun, kita turun. Okey, supaya kita boleh habis on time. Betul. Alright. Dan cara bayaran dia pun mesti dengan cara yang betul. Okey, ini pun satu lagi salah faham pada orang antara peminjam. Dia kata, okey, you nak habis bayar cepat kan? Senang je. You bayar lebih. No, tak juga. Tak juga kan? Betul. So, tapi ramai orang beranggapan macam tu. Okey, katakanlah you bayar 1,000 kan? Ya. Okey, you nak habis cepat, you bayarlah 1,200 contoh kan? Okey. Right? So, you bayar 1,200. So, you habis cepat. Ramai orang beranggapan macam tu. Right? Tetapi apa yang berlaku ialah duit yang lebihan kita bayar tu RM200 kan, dia tidak digunakan untuk membuat bayaran prinsipal. Dia guna untuk apa? Dia gunakan untuk mungkin untuk buat bayaran interest. Okay, so dia bukan digunakan untuk buat bayaran prinsipal. So the idea is kalau lah kita nak langsaikan hutang rumah kita cepat, kita kena potong prinsipal ni secepat. Kurangkan prinsipal. Kurangkan prinsipal secepat dan sebanyak mungkin. Bukannya kurangkan interest. Bukan buat bayaran pada interest, buat bayaran kepada prinsipal. Okay. So sebenarnya bila orang kata kalau you nak habis cepat, you bayar lebih, dia
betul dan tak betul. Maknanya dia kalau bagi markah tu saya bagi markah 50% lah. 50-50 ni. 50-50 lah. You belum pas lagi tau. Okay. Maksudnya betul dah, idea tu dah betul, tapi cara pelaksanaan dia tu tak betul. Okay. So macam mana cara pelaksanaan yang betul? Cara pelaksanaan yang betul ialah you bayar lebih. Contohnya daripada 1,000 you bayar 1,200. Okay. Tetapi bila you bayar lebih 1,200 tu, you kena bagi tahu pada bank secara formal, secara melalui surat betul desa formal. Betul desa. Okay. Supaya bank tahu, okey, RM200 yang you bayar lebih ni untuk membuat bayaran prinsipal. Okay. Prinsipal lah. Okay. So kalau lah prinsipal tu boleh kita slash secepat dan sebanyak yang mungkin, dan sebab interest ni dikira daripada prinsipal. Kalau prinsipal kecil, interest kecil lah. Prinsipal besar, interest besar lah. Kalau kita maintain je prinsipal kita tak potong pun, kita dah bayar interest atas prinsipal. So selamanya lah kita bayar interest yang banyak atas prinsipal yang tak berubah-ubah. Okey. Soalan saya mudah aja, Cik Aziz. Bila kita bercakap tentang membayar prinsipal ni, okey, contoh 200,000 yang kita pinjam itu adalah prinsipal, betul? Okey. So, adakah kita bayar prinsipal ni satu sum yang besar, 10,000, atau kita bayar prinsipal ni monthly 200 contohlah. Yang mana satu? Advise you. Dia yang paling efektif ialah kita buat kita panggil lump sum prepayment. Lump sum prepayment, satu jumlah yang kita bayar sedebu macam tu. Sekarang cerita sedebu. Okey. Dan jumlah sedebu yang kita bayar pada bank untuk membuat bayaran prinsipal, untuk tolak prinsipal ni, dia ada syarat dia. Syarat dia kita kena tengok dalam perjanjian pinjaman SNP. Tak, loan agreement kita. Loan agreement, Loan agreement So dalam loan agreement cari clause prepayment. Prepayment So dalam prepayment dia ada syarat untuk setiap loan, setiap bank. Lain bank, lain loan, lain dia punya syarat. Kena tengok ni. So ada syarat dia katakan kalau nak buat prepayment minimum 1,000. Minimum contohlah. Contoh 1,000. Ada setengah tu minimum 5,000, minimum 3,000. Kita kena tengok. Okay? Kita tak boleh simply saya nak pergi bank, saya ada lebih 500. Saya nak bayar 500 nak tolak prinsipal. Yang ni sebenarnya tak boleh. Alright? So minimum 1,000. Itu syarat yang pertama. Syarat kedua, kalau nak bayar lebih daripada 1,000, dia mesti multiple of 1,000. Ditulisnya tu multiple of 1,000. Maknanya 1,000, 2,000, 3,000, 4,000 seterusnya. Ataupun kalau minimum 3,000, mungkin ditulis multiple of 3,000. Contoh 3,000, 6,000. So kena tengok macam mana syarat itu. Kita tak boleh bayar saya 1,000, kata minimum 1,000 kan, saya nak bayar 1,500. So itu tak kena lah cara dia. Tak kena cara dia kan. So kalau nak bayar lebih mesti 1,000 atau 2,000, 3,000 kalau dia multiple of 1,000. So benda ni kena tengok dengan teliti. Sebab dia punya efek kepada loan kita tu dia akan berbeza-beza. Sebab tu kalau kita buat pembayaran dengan cara yang salah, kita tengok kenapa aku dah bayar tapi macam tak berganjak ni. Tak berganjak kan. Kalau berganjak pun banyak sikit tak seperti yang kita harapkan. Sebab cara pembayaran tu tak betul. Dan kita yang paling penting mesti bagi tahu bank, okey saya buat bayaran lebih ini untuk buat bayar prinsipal. Sebab ada setengah orang dia guna sekarang ni terlalu mudah kan. Dia guna internet banking kan. Internet banking kan. Internet banking. Betul. So itu kan? Betul. Kan? So kalau kita nak bayar lebih mesti beritahu kepada bank. Inform lah, rujuk kepada bank. Ya. Tapi sekarang ni ada setengah-setengah bank dalam sistem dia, bila kita buat online banking tu, dia ada tulis untuk bayaran prinsipal ataupun tidak. Kalau nak bayar lebih untuk bayaran prinsipal, dalam internet banking tu kita boleh tulis untuk bayaran prinsipal. So ada setengah bank yang dah mula ada sistem macam tu. Sistem macam ni. So macam kalau macam tu maknanya bank dah tahulah okey ini bayaran lebih untuk bayaran prinsipal. So baguslah. Saya harap lepas ni semua bank ada sistem macam tu lah. Kalau tak kita terpaksa
betul-betul bukan melalui surat lah. Yalah, lagi satu Cik Aziz ya, sebagai peminjam kepada bank, kita kena rajin bertanya. Sebab kadang-kadang kita tak tahu atau kita tahu tapi kita terlupa. Apa yang Cik Aziz kongsikan tadi macam pembayaran prinsipal ataupun pembayaran lebihan tu untuk apa, monthly tu, lebih baik kita kalau kita buka SNP, kita tak boleh nak cari clause under prepayment, betul? Loan agreement dia, call bank. Speak to the officer, bercakap dengan pegawai dia. Betul. Kan? Jadi benda tu lebih mudah. Cik Aziz, bila kita bayar prinsipal lebih, adakah benda ni kita buat one off sahaja atau perlu kita buat sekerap setahun sekali, sekerap mungkin, macam mana? Okey. Balik pada topik kita hari ni, topik kita ialah macam nak settle rumah 10 tahun. 10 tahun kan? Ya, betul. So idea is kita kena slash prinsipal secepat dan sebanyak yang mungkin. Alright. So caranya ialah kita bayar satu jumlah lump sum. Okey. So jumlah lump sum ni, saya ambil contoh kalau loan 200,000 200,000 kita bayar 10,000. Okey, 10,000 lump sum. Okey. Dan benda ini 10,000 tu kita bayar lump sum setiap 6 bulan sekali. So tahun ke-10 tahun terakhir tu kita bayar double, kita bayar 20,000. Maknanya setiap 6 bulan kita bayar ekstra 10,000 sampai tahun ke-9. Masuk ke tahun ke-10 kita bayar 20,000. So insya-Allah loan kita boleh habis dalam masa 10 tahun. Itu kalau loan 200,000. Kalau loan 100,000 kita bahagi dua lah. Kita tak perlu bayar 10,000 setiap 6 bulan, kita bayar 5,000 setiap bulan. Setiap 6 bulan. Setiap 6 bulan. Okey. Itulah Cik Aziz, macam live Suara Merdeka ni kita setengah jam je. Jadi sebelum kita tutup live Suara Merdeka, pesanan terakhir lah daripada Cik Aziz. Mungkin insyaAllah kalau respon bagus, Suara Merdeka akan undang Cik Aziz lagi sekali for the next topic. So what would be your last words, Cik Aziz? Okay, jadi sebagai peminjam rumah, nasihat saya ialah buat bayaran dengan cara yang betul. Kalau anda tidak tahu sama ada bayaran yang anda buat ini betul atau tidak, tanyalah pegawai bank, adakah cara saya ni betul atau tidak, supaya kita tak ada nanti bayaran lebih yang kita buat itu disia-siakan. Okey. Jadi kepada seluruh pelayar atau penonton Suara Merdeka yang menonton secara live pada tengah hari ini, saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa follow terus, ikut terus Suara Merdeka di Facebook Suara Merdeka. Senang sahaja. Okey, kita jumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Cik Aziz. Sama-sama.